Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak terangkan tentang 8 peta iting. Okey, yang pertama peta bulatan, 2 peta buih, 3 peta buih berganda, 4 peta pokok, 5 peta alir, 6 peta dakap, 7 peta pelbagai alir dan 8 peta titi. Okey, kita lihat yang pertama peta bulatan. Bagaimana menghasilkan peta bulatan? Okay, yang pertama, kamu lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah. Kemudian, kamu tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan. Kemudian, yang ketiga, lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. Isilah bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan. Ini adalah contoh peta bulatan. Okay. Topik utama dia ialah ciri-ciri benda hidup. So, yang di bahagian bulatan besar adalah maklumat yang perlu kamu isi tentang ciri-ciri benda hidup seperti membesar, membiak, bernafas, bergerak, perlukan makanan dan perlukan air. Kita lihat contoh yang kedua iaitu peta buih. Okey, bagaimana menghasilkan peta buih? Kita lukiskan sebuah bulatan di bahagian tengah dan labelkan topik utama di dalamnya. Setelah itu, lukiskan beberapa bulatan di sekeliling dia untuk diisi dengan ciri-ciri ataupun apa yang kamu nak cerita tentang topik utama tu. Kemudian, sambungkan semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus. Kamu tidak dibenarkan menggunakan anak panah. Okey, itu adalah salah konsep. Okey, seterusnya kita tengok peta buih. Okey, di bahagian tengah itu adalah topik utama, iaitu contohnya ciri-ciri makanan seimbang. Di bahagian luar, bulatan ataupun buih di bahagian luar adalah kata frasa dia atau yang menerangkan tentang ciri-ciri makanan seimbang. Okey, seperti makanan yang mengandungi lebih zat dan satu zat ataupun makanan yang membina badan, makanan yang menjauhi penyakit ataupun makanan yang memberi tenaga. Yang ketiga, peta buih berganda. Okey, peta buih berganda ni biasanya untuk membuat perbandingan antara dua topik atau dua objek. Okey, jadi kamu kena lukiskan dua bulatan dulu iaitu yang berwarna biru dan merah. Setelah itu, kamu tulislah apa yang ingin kamu bandingkan. Contohnya, kamu nak bandingkan lembu dan juga harimau. Setelah itu, lukiskan beberapa bulatan di sekeliling termasuklah di antara dua bulatan utama. Okey, untuk yang di antara bulatan biru dan merah itu adalah persamaan. Persamaan antara contoh lembu dan harimau. Di bahagian luarnya pula adalah perbandingan. Ini contoh peta buih berganda. Seperti yang kamu lihat, yang berwarna ungu adalah persamaan antara lembu dan juga harimau, iaitu hidup di darat, haiwan mamalia dan haiwan berkaki empat. Manakala di bahagian luar pula adalah perbezaannya, iaitu lembu adalah haiwan yang jinak, haiwan herbivor, haiwan yang bertanduk. Manakala harimau pula di bahagian luar dia menerangkan iaitu haiwan yang liar, haiwan yang bertaring tajam dan juga haiwan karnivor. Okey, yang keempat adalah peta pokok. Cara menghasilkannya ialah kamu kena tulis satu tajuk utama di bahagian atas dan gariskannya. Kemudian kamu kena lukiskan garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan kategori dia. Setelah itu, setiap cabang tu pun kamu kena gariskan. Yang keempat, senaraikanlah contoh apakah dia kategori tersebut. Ini adalah contoh peta pokok. Topik utama dia adalah berkait dengan kenderaan. Okay, kumpulan dia ialah ada kenderaan di air, kenderaan di darat, kenderaan di udara. Kemudian contohnya pula setiap satu tu kena dijelaskan, diberikan contoh. Dan setiap topik, kumpulan dan tulisan yang ataupun contoh yang kamu buat mestilah digariskan. Yang kelima adalah peta alir. Bagaimana menghasilkan peta alir? Kamu kena tuliskan tajuk ataupun peristiwa di bahagian sebelah kiri. Kemudian kamu lukiskan kotak. Isikanlah langkah seterusnya. Kamu kena buat anak panah. Okey, mengarah ke sebelah kanan. Lukiskanlah kotak yang kedua dan isikan langkah seterusnya. Ulangilah langkah seterusnya sehingga habis. Contoh peta alir iaitu tentang tajuk dia kitaran hidup rama-rama. Okey, bermula daripada langkah pertama daripada telur, kemudian ada anak buat kotak, ada anak panah. Kemudian dia
berubah menjadi ulat bulu. Okey, kamu lihatlah dia punya langkah seterusnya. Di bahagian bawah tu penerangan dia, kena buat dalam bentuk kotak juga. Seterusnya yang keenam ialah peta dakap. Peta dakap ni dia nak menganalisis atau mengkaji satu objek tu. Okey, kena tuliskan bahagian objek yang ingin kamu pisahkan dan kena gariskan. Okey, mula-mula di bahagian sebelah kiri tu kamu kena tulislah topik utama dia. Kemudian di bahagian tengah tu dia punya bahagian pecahan dia dan akhir sekali ialah apakah komponen yang lebih kecil. So setiap satu tu kena digabungkan dengan menggunakan garisan melengkung. Okey, ini contoh peta dakap. Contohnya objek utama dia tentang bahan. Okey, apakah dia? Contohnya tu bahan iaitu seperti logam, plastik dan kertas. Kemudian kamu kena berikanlah bahagian contoh-contoh untuk logam. Contohnya kunci, paku. Untuk plastik pula botol minuman dan juga baldi. Dan contoh untuk kertas ialah sampul surat dan juga buku. Kamu kena gunakan anak panah berbentuk seperti melengkung. Kemudian gariskan setiap tulisan yang kamu telah buat. Ketujuh ialah peta pelbagai alir. Okey, ini adalah menerangkan tentang sebab dan kesan. Kamu kena lukiskan dulu kotak yang berwarna biru di tengah untuk menerangkan peristiwa tersebut. Di sebelah kiri kamu ialah kamu tuliskan apakah sebab-sebab peristiwa tersebut. Dan kena sambungkan dengan anak panah. Kemudian di sebelah kanan pula adalah kesan. Kesannya apa? Okey, kena juga buat anak panah. Adalah contoh peta pelbagai alir. Peristiwa di bahagian tengah iaitu tentang pencemaran udara. Kemudian barulah kamu beritahu apakah punca pencemaran udara ataupun sebab dia, iaitu berpunca daripada asap kenderaan, daripada asap daripada kilang ataupun daripada pembakaran hutan ataupun daripada pembakaran terbuka. Seterusnya di sebelah kanan ialah kesan dia. Contohnya menyebabkan jerebu, menyebabkan penyakit batuk, menyebabkan kemarau dan sebagainya. Terakhir adalah peta titi. Peta titi ni adalah kamu perlu ada lukiskan sebuah garisan dan tuliskan apakah faktor penghubung dia. Okey, di bahagian kiri. Kemudian diteruskan dengan buat garisan dan ada perkataan AS. Ada kena lukis puncak. Buatlah seterusnya. Disambungkan dengan puncak dan garis dan ada tulisan AS. S tu apa maksud dia? Sama seperti. Okey, kita lihat. Ini contoh peta titi. Apakah faktor penghubung? Iaitu di sebelah kiri ialah kitaran asal haiwan. Maknanya kita nak tahu apakah kitaran asal haiwan tersebut. Okey, kemudian kamu lihat antara haiwan tu contohnya katak. Katak tu dia punya anak adalah berudu. Okey, pasangan yang berkaitan dengan dia seperti rama-rama. Anak dia adalah ulat beluncas. Ini maksudnya anak tidak menyerupai ibunya. Kemudian kamu lihat juga nyamuk. Nyamuk anak dia tidak serupa dengan ibu dia. Iaitu anak dia adalah jentik-jentik. So kat sini kamu nampak dia punya perkaitan. Ada seperti ada hubungan lah. Maksudnya anak contoh-contoh anak yang tidak menyerupai ibu dia. Okey.